Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, untuk video kali ni, kita akan sambung chapter yang keempat ni, iaitu vector space. Tapi sekali ni kita nak lihat subspace ya. Kita dah tengok macam mana kita nak kenal dia adalah vector space ataupun tidak. Jadi sekarang kita nak lihat adakah dia adalah apa yang kita ada tu lah, sama ada vektor, polinomial ataupun matrix ataupun function yang kita ada tu adalah vector space ataupun tidak. Tapi function kita tak tengok lah, kita lihat yang tiga tu je lah. Ok, untuk yang vector space lah, dia ada 10 axiom tu. Sekarang kita ada subspace. So kita lihat dulu apa itu definition subspace. So katalah kita ada vector space V. So subset bagi vector space kita tandakan, let's say kita tandakan sebagai W, kita denote sebagai W. Ini kita panggil subspace bagi V sekiranya W tu dia sendiri adalah vector space under the addition and scalar multiplication of V. Maksudnya W tu sendiri dia macam set jugalah. So kalau ada set dan kita ada subset, sama. Subspace ni cuma dia dalam bentuk vector space, di mana kita ada vector space yang besar tu, kemudian dalam vector space tu kita ada subspace dia. So kalau subspace dia sendiri mesti memenuhi vector space punya definition, syarat yang axiom ada 10 tu. Okey, untuk W bagi subset bagi V tu, untuk yang previous axiom tu dia automatically hold dalam W. So dia automatic, dia adalah dia semua tu lah, dia masih vector space juga. Okey, cuma untuk W kita nak kenal dia adalah subspace. Dia ada simple kriteria ya, untuk kita kenali dia adalah subspace. Yang pertama, W adalah subset bagi vector space V lah, macam yang saya kata tadi. So W adalah subspace bagi V sekiranya dia hold dua condition ya. Yang pertama, zero vector dia belongs to W. Okay, so dalam W tu mesti ada zero vector ya. Yang kedua, untuk setiap UV in W, K ni adalah any number lah. So dia punya sum U plus V mesti adalah dalam W juga. Yang kedua, dia punya skala multiple ataupun hasil darab skala dia tu KU mesti juga dalam W. Okay, so dia ada subset, dia memenuhi 10 axiom tu, dan dia juga mesti memenuhi condition yang ni, dua condition yang ni ya. So kita lihat example 4.22. Okey, dalam example ni kalau kita lihat ni, kita ada soalan yang ni vektor, ni ada matrik, ada polinomial. Macam yang saya bagi tahu yang sebelum ni, saya nak letak soalan polinomial kan, tapi bila saya tengok dalam soalan subspace ni dah ada polinomial. Even saya nak tambah lagi ada satu soalan yang dari buku tu lah. Okay, so saya tak perlulah kita tengok polinomial dalam subspace, sama je. Nanti awak boleh tengok cara macam mana kita ambil term dia tu lah, cara dia nanti untuk subspace dia, untuk space vector space dia sama saja. So kita lihat example dulu ya. Untuk example yang pertama ni, okey, consider vector space V dalam R3 ni. So maksudnya dia real number dalam vektor 3 tu lah, ruang dia 3 Okay, let U consist all vectors in R3. Dan dia punya elemen dia adalah equal. Maksudnya U ni dia ada A, B dan juga C, di mana A equal to B equal to C ya. Determine whether U is a subspace of R3. Okay, so let's say ini adalah vector space lah. Adakah dia subspace bagi R3? So kita lihat dia punya example dia. Kita tengok dia punya dua condition tadi. Itu kita memang bergantung pada dua condition ni lah. Yang pertama, check
adakah zero vector tu dalam W. Kalau tak ada zero vector, maksudnya dia bukan subspace W tu lah. So yang kedua, dia punya summation dengan multiplication dia tu ikut yang ni ya. Sum dia lah dalam W. Kita lihat yang ni. So let's say kita ada ini macam ni, kita guna U. So yang tadi W sama je lah, asalkan dia subspace lah. Nak tahu di subspace ataupun tidak saja. Okey, ni let's say dalam U ni kita ada vektornya. Okey, katalah kita ada, saya namakan dalam dia ada dua vektor ya. U1 iaitu A1 B1 dengan C1 lah. Okey. Di mana bila dia kata A1 sama dengan B1 sama dengan C1, jadi kita boleh tulis A1 okey, ataupun B1 ataupun C1 sebab apa dia sama. Okey. Dia saya bagi yang kedua pula, U2. Katalah saya ada A2 B2 C2 So sebab dia sama, so saya letaklah dia adalah A2 Okey. Adakah dia hold yang condition yang pertama? Condition yang pertama kita check zero vector. Let's say A1 equal to 0. So saya ada U1 sama dengan 0 0 0 0 0 adalah zero vector lah. Okey. So bila dia zero, dia wujudnya zero, bila zero vector dalam ni, so kita katakan dia satisfied yang pertama ni lah. Okey, settle. Okay, condition yang kedua ada dua condition. Yang pertama U plus W, yang pertama dia U plus V, apa benda tadi, U plus V must in W lah, mesti define dalam W ni lah. Bukan W, dalam U sekarang. W tu yang tadi kita dalam definition kita pakai. So kita ada U sekarang, dalam U lah. So yang pertama ni, adakah U plus V? So U plus V, katalah kita ada dua. U plus V maksudnya dua vektor. So kita ada U1 plus U2. So U1 plus U2 adalah A1. Saya ambil yang ni lah, A1 plus A2, A1 plus A2, A1 plus A2. Okey. Kalau kita perhatikan, adakah dia dalam W, dalam U ni, dia adalah dalam U? Yes. Sebab apa? Dia sama je semua kan, A1 plus A2. So ini juga adalah satisfied. Okey. Dan condition yang kedua, KU juga mesti dalam W, betul tak? KU. So kalau kita darabkan dengan K, maksudnya KU1 lah, ataupun KU2, mana awak nak darab, yang sama je sebab dua-dua tu dalam W, kita define dalam W. KU1 adalah KA1, KA2, KA3. Dia juga adalah dalam, sebab apa? Dia sama je semua ni. So sama. Okay, therefore dia juga adalah satisfied yang kedua ni. So bila dia satisfied kedua-dua condition ni, maka kita katakan yang set vektor U ni, U iaitu, saya tulis U je lah ya. U ni dia define sebagai yang ni lah. U is subspace of R3 kan. Vector space dia adalah R3. So subspace dia adalah U. Okay. So kita tengok yang kedua. Example yang kedua, show that W is the subspace of the vector V for, kalau W sama dengan ni, okay, AB adalah real number. So yang B, W adalah polinomial ni, A0 plus A1X plus A. So dengan I 1, 2 sampai N, dia juga adalah real number. Okay, kita tengok yang A dulu. So untuk yang A ni, condition yang pertama,
Okey, condition yang pertama, adakah kosong tu kan. Okey, so let's say dalam ini 0A-B0, let's say saya ambil satu U1 lah. Tak nak U1 pun boleh jugalah, ambil U dengan V pun okey juga. Saya kata saya ambil U1 sebab tadi saya ambil U1 dah kan. So U1 equal to 0A-B0 okey. So U1 bila AB sama dengan kosong, B sama dengan kosong, maka kita ada U1 sama dengan 0, 0, 0, 0. Okay. So okay, sebab apa? AB ni adalah real number, so 0, 0 juga adalah real number. So dia sini dia satisfy ya. Di mana kita ada macam ni, matrix 0 lah. Okay. So condition yang kedua, kita lihat tambah dan juga dia punya tolak tu. So untuk penambahan dia sepatutnya saya define ni tadi. Kejap Okay, saya define 2 tadi. So U2 sama dengan ni A1 dengan B1 lah. So U2 sama dengan 0, A2, B2 dengan 0. Okay, dah. So A1 ni satisfied bila A1 equal to 0, B1 equal to 0. So yang pertama, okay dah. Yang condition yang kedua dia tambah, iaitu U plus V must in W jugalah. Okey, adakah U plus V dalam W? So kita lihat U1 plus U2. So U1 plus U2, kalau kita tambah je lah ya, 0, A1 plus A2, B1 plus B2, dengan 0. Okey, ini kalau kita lihat A1 plus A2, B1 plus B2 juga adalah real number. So dia memenuhi W ni. So dia adalah in W lah, satisfied dekat sini. Ini untuk yang kedua, syarat yang pertama ni. Syarat yang kedua, adakah dia punya skala multiplication dia juga dalam W. So kalau kita tengok darabkan dengan K, ini skala K lah, kita pilih K, darab dengan U1. So KU1 kita dapat 0, KA2, KA2. Tengok saya buat U1, saya darab dengan A2, KA1, KA2, KB1. So 0. Okay, so ini juga in W. So dia satisfied. Maka bila dia satisfy kita kata W is subspace of apa? Vector space ni nama dia dekat sini, vector space V, subspace of V. Okey, itulah macam tadi vector space dia define sebagai R3. So R3 lah. Okey, kita tengok example yang B. B kita ada polinomial. So kalau polinomial, kalau matrix kita just tambah matrix macam biasa. Kalau polinomial pun sama juga, tambah sahaja ikut dia punya term polinomial tu. Okey, ingat ya, kalau vektor apa kita buat adalah kita tambah vektor kan, tambah setiap elemen. Kalau matrix pun tambah setiap elemen kan. Kalau dia tak bagi yang, kalau pada biasa je lah, addition dengan multiplication yang standard, okay, tambah setiap elemen. Okay, kalau polinomial pun tambah setiap term polinomial tu. Okay, itu 3 benda. Kalau function lain pula, tapinya kita tak tengok function kan, kita tengok sama polinomial je. So macam tu je lah. Okay, let's say kita W sama dengan polinomial ni, okay, sampai power of n. So katalah kita ada 2 polinomial tadilah. So saya kata ada P1x equal to sebab ni dia guna A0 semua kan. So katalah saya guna A01 plus A11 plus
A2, ataupun kalau awak nak guna, boleh guna A dengan B, tak kisahlah, asalkan dia punya ni lain kan. A1, A21 apa benda, A21 X squared plus sampai kepada AN1 XN. Okay, ni bukan kuasa, ini just tanda saja dia punya ya. Okay, dan kita ada P2X, so sama dengan A02 plus macam pelik pula, tapi tak apalah, kan awak ingat kuasa 2 kan, kita sangka letak kat bawah lah, okey juga. Okey, 21 tak bawah lah, AN1. Tak nak pening, letak A dengan B je lah, selesai masalah. Okey, so yang ni 2 A12 A22 X squared, ini adalah X, tertinggal X plus AN2 XN. Okey, sama sahaja. Apa kita buat adalah kita check condition yang pertama, adakah P ni dia boleh jadi 0. Sebab dia 0 mesti, kalau vector space dia mesti 0 tu dalam W tu So kita boleh check masa bila dia 0. So P1 X kita boleh dapat dia 0 bila A01 sama dengan A11, dia punya koefisien ni. Bila koefisien dia semua kosong lah. A11 equal to A21 equal to sampai kepada AN1 equal to 0. Itu kita boleh katakan dia adalah 0. So bila dia sama dengan kosong kat sini, maksudnya dia satisfied condition yang pertama. Okey, kita lihat pula condition yang kedua. Yang pertama, penambahan dia, iaitu kalau ikut tadi apa benda, U plus V must be in W lah. U plus V must be in W. So kalau untuk polinomial ni, kita tambahlah P1 plus P2. Okey, sama dengan P1X plus P2X lah. So sama dengan kalau kita tambah, so saya ada A01 plus A02 kan. Okey, untuk X plus A11 plus A12 untuk X squared. Untuk X, tengok ni tak ada X, ini untuk X. Okey, so yang ni plus A21 plus A22 for X squared plus sampai N lah, AN1 plus AN2 for X power of N. So kalau kita tengok AI ni adalah real number, so dia penambahan dia pun juga adalah real number. Jadi dekat sini kita katakan dia juga adalah satisfied. Okey, so yang ni pula yang kedua, K apa benda, KU must be in W. So katalah saya darab K dengan P1 je. So KP1 maksudnya saya kena darab K untuk setiap term dia. So K A01 plus K A11 X plus K A12 X squared plus K A1N X power of N. So kalau kita tengok pun dia adalah real number, therefore dia juga adalah satisfied yang ni. So kita katakan W is subspace of V. Untuk
kalau W bagi polinomial yang atas ni. Okey, boleh faham ya. Dia kalau subspace itu je kita check, sebab dia bila subspace dia melainkan kalau dia suruh show yang dia adalah vector space dulu. Okey. Okey, yang ketiga is W(A11B) the subspace of V. Give your reason. So ini saya rasa kita dah buat dalam vector space tu, tapi tak apa. Kita lihat dulu condition yang pertama. Kita lihat dulu W ni, katalah W saya ada U1 dengan U2 lah. So U1 sama dengan, katalah saya ada U1 A1 1 1 B1. Okey. Dan U2 A2 1 1 B2. Okey. Okey. So U1 dengan U2, kita lihat condition yang pertama. So U1 sama dengan, boleh kita buat kosong, 1 1 kosong. Bila A1 sama dengan B1 sama dengan kosong lah. Let's say kita kata A1 dengan B1 sama dengan kosong. Tapi walaupun dua-dua ni 0, sini tak 0. Dia macam yang case yang dalam vector space tu. Okay, bila case macam ni, so kita katakan yang W ni dia tak ada vector 0 ni dekat sini. Syarat untuk dia adalah subspace, tengok balik condition dia mesti zero vector tu belongs to W. So sekarang ni dalam W tu tak ada zero vector. Okey, tak ada zero vector. Sebab apa? Tak boleh jadi zero pun. So kita katakan bila dia fail yang dekat sini, so kita katakan yang W ni adalah yang W ni not subspace of V. Sebab apa dia fail? Sebab dia tak ada zero vector. No zero vector in W. Okey, macam tu. Kalau awak check pun condition, kita try check. Ini dia memang bukan subspace lah, sebab dia tak ada zero vector tu, obvious sangat. So kalau nak juga tak nak juga check yang kedua, let's say dia suruh tunjuk semua. So yang kedua boleh buat lah. Kita ada U plus V must be in W. Kita ada U1 plus U2. Okay, U1 plus U2, kalau kita tambah kita ada A1 plus A2. So ni kita ada 2, ni kita ada 2. So ni kita ada B1 plus B2. Okay, sama dekat sini. Apa masalah dia? Dia juga fail dekat sini. Sebab apa? Kalau dia dalam W, dia mesti macam hari itulah, dia mesti dalam bentuk A1 1B. Dia mesti 1 dekat sini. Tapi masalah dekat sini 1 dekat 2 ni lah. Dekat sini dia adalah 2. Okey, dia fail dekat situ unless dia bagi kita punya operation dia adalah yang kena follow operation yang diberi. Okey, sama juga dengan yang kedua. Yang kedua juga adalah fail bila kita ada KU W. So kita ada KU1 sama dengan K E1 K KA2 KB2 KB1 KB2 pula KB1. Okay, sebab sini B1 kan. So ini pun juga adalah fail. So bila fail dekat sini, kita boleh katakan yang W ni sebab apa? Dia ada 3 reason lah. Yang pertama, dia tak ada zero vector. Yang kedua, dia fail condition U plus V in W, dan juga KU must be in W. Sebab apa yang KU ni? Sebab kita ada K dekat sini. Sedangkan sini kita kena 1. Okey, untuk bagi lebih faham bagi vector space ni, saya ada ambil contoh dari buku. Tapi saya letak picture dia punya ni. Kejap
Okey, ini picture-nya. Ini dari buku Ho and Ten yang 9 edition tu. So saya nak kita buat yang 1, 2 dengan 3 ni lah. Okey, 3 4 ni function. So kita tak nak buat yang 4 lah. Okey, so yang ni apa benda ni? Ini matrix. Boleh jugalah kalau nak buat. Tapi awak kena tahu yang TRA ni adalah trace A So ni saya tak tunjukkan. Tapi kalau tahu boleh buat. So matrix A ni transpose. Okey, ni tak ada masalah. So saya cuma nak buat yang 1 sampai yang 3 ni lah. Okey, yang pertama dengan yang ketiga. Ini nanti saya bagi dalam Telegram dia punya picture ni. Nak awak tengok yang nombor 1 sampai nombor 3 Okey, soalan dia senang je. Use theorem 5.2.1. Theorem 5.2.1 ni saya tak dalam notasi saya tak tulis theorem. Saya tak pasti saya tulis theorem ke apa. Sekejap kita tengok saya tulis theorem ke? Theorem, tapi bukan theorem yang tu lah. Theorem sebab tak ternumber dah, tak terletak numbering theorem tu. So theorem criteria of subspace. Okey, theorem criteria of subspace. Dalam buku tu teorem ni adalah mana tadi? Teoremnya adalah teorem 5.2.1. Okey, yang ni teorem criteria of subspace Okey, kita lihat determine which of the following a subspace of R3. So dia bagi real number lah. Dan nombor 2 ni matrix. So sebab ni number, real number untuk vektor So yang ni bukan real number, ruang 3. Okey, untuk vektor. So yang ni subspace untuk M22, maksudnya matrix 2x2. Okay, kalau M33 matrix 3x3. So yang ni P3 untuk polinomial 3. Gitu dia punya ni. Ataupun boleh je guna subspace W tu just nama saja. Okay, kita tengok yang 3 ni. Senang je. Okay, kita tengok yang 1A. Adakah semua vektor yang form A00, adakah dia adalah subspace? So kalau vektor A11 subspace ke? Kalau vektor ABC di mana B adalah A plus C pula dah subspace ke? D vektor ABC di mana B sama dengan A plus C plus 1. So vektor bagi form AB0. Okay, kita tengok dia punya example dia. Untuk nombor 1 So yang pertama vektor apa? A00. Adakah dia adalah vektor space? Saya buat dengan tu je lah, A00. So A00. Okey, macam tadi saya akan buat U1 sama dengan A1 0 0 dan U2 sama dengan A2 0 0. A adalah real number Maka kita kata, kita tengok check condition yang pertama. Boleh tak U1 ni jadi 0 0 0 0 bila A1 equal to 0. Okay, ini dia juga adalah satisfied dekat sini. Okey, untuk yang kedua U1 plus, saya buat direct U2 kita tambah. So kita akan dapat A1 plus A2 0 0 lah. Okey, sebab apa? Definition bagi ni lah. So A1 plus A2, adakah dia adalah dalam dia panggil apa subspace dia? Subspace dia
tak ada vector space dia R3, ni vector space dia M. So katalah ni dalam susah juga dia punya ni, katalah ni dalam W dia punya subspace dia. So dia adalah NW juga dalam subspace dia. Okey, yang pertama. Yang kedua, adakah KU1 sama dengan kita darab KA1 0 0? Dia juga adalah dalam W. Maka bila dia satisfy kedua-dua ni, dan kedua-dua maksudnya ada 3 ni lah, tapi 2 condition tu ni anak dia. So bila satisfy kedua, kita katakan W adalah subspace of R3. Let's say ni W, dalam W ni ada A00 ke, dia bagi guna nama apa? Tak ada, which of the following saja. So bagi nama W lah. So untuk yang B pula, okay, saya tak nak tunjuk semua lah, nanti saya bagi dia punya answer dia. Okay, so yang B pula, kita ada apa benda, kita ada A11. Macam senang sangat dah A11 ni. Yang B ni, ini bukan saya tunjuk yang D ni lah. Ni saya bagi answer. Ini bukan, saya tunjuk yang D. Ini bukan sebab apa? Dia ada 1 dekat sini, so dia tak boleh jadi 0. Yang ni pula ini adalah subspace. Okey. Yang D ni saya tunjuk. Okey, yang E juga adalah subspace. Okey, saya tunjuk yang D. So yang D dekat bawah. Yang D tak buat semualah. Yang D pula, okey, yang D kita ada A, B, C ya, dengan B adalah A plus C plus 1. B adalah A plus C plus 1. Okey, bila B ni macam ni, therefore kita akan ada, katalah saya pilih 1 ya, U1 sama dengan, so dia punya vektor yang dekat sini dia akan jadi A. So B ni kita define sebagai A plus C plus 1 lah. So ini kita ada C. Ok, U1 ni katalah saya define dia sebagai A1 plus C1 plus 1. Ni adalah C1. C1. U2 ini adalah A2 plus C2 plus 1. Ini adalah C2. Okey, jadi bila kita ada 2 ni, kita tengok condition yang pertama. Condition yang pertama, let's say kita ada U1 sama dengan, okey, saya masukkan A1 sama dengan kosong A1 sama dengan 0. So sekarang kita ada A1 dengan C1 saja. B1 tak ada. B1 kita dah ganti sebagai A plus C plus 1 ni. C1 juga equal to 0. Kalau saya masuk dalam ni, saya dapat 0. Ini 1 0. Okey, sampai dekat sini. Sini pun dah tak betul. Betul tak? Sebab apa? Dia ada 1 dekat sini. Okey, so U1 ni dia tak ada 0 vector. Okay, so dia fail dekat sini. So bila dia fail, kalau dia tak minta kenapa fail, dia tak minta show semua, cukuplah sampai sini. So boleh katakan yang W ni, katalah ni W. Okay, so W is not subspace of R3. Okay, vector space dia R3. So subspace dia ada, W ni bukan subspace bagi R3. Itu saja.
Okey, macam tu je. Boleh try untuk U plus 1. Kalau awak tambah 2 ni pun nanti sini awak tak akan dapat bentuk A plus C plus 1, dan dia akan jadi 2A. 2A tu tak apa sebab tak boleh. Sebab apa, nanti sini kita ada A1 je kan. Betul lah, di sini ada 2A1 2C1 plus apa benda ni, 2 dekat sini. So sedangkan kita nak 1, samalah dengan kalau darab pun sini kita ada K nanti. Okey, macam tu. Kalau darab saya rasa tak ada masalah. So nanti dia darab K, darab tak ada masalah. Kalau tambah je 2A plus 2C plus 2 nanti, sedangkan ni dia mesti dekat sini 2A plus 2C tambah 1. Okay, itu je. Darab tak ada masalah. Tapi ada masalah masa awak check lah, awak tengok dia punya tu ya. Okay, itu yang D. So kita tengok yang kedua. Yang kedua adalah matrix. So matrix ni untuk semua 2x2 matrix dengan integers, entries integer ni, nombor integer lah 0, 1, 2, 3, 4, 5, integer positif ataupun negatif. So ini okey, sebab apa, 0 adalah boleh masuk dalam ni, dan bila kita tambah pun dia boleh dapat integer lah, any 2x2 matrix. So ini subspace. Okey, semua matrix A, B, C, D di mana A plus B plus C plus D juga adalah 0. So untuk yang ni dia boleh, kalau 0 dia boleh lah. Sebab apa, ni saya tulis kat sini lah, saya tak buat jalan kerja dia untuk yang pertama ni, untuk yang kedua ni. Untuk yang ni, so 0 0 0 0 juga adalah untuk yang pertama dia bukan dia memenuhi 0 0 0 0 ni. Sebab apa, masa A equal to 0 equal to A equal to B equal semua, masa semuanya adalah kosong A equal to B equal to C equal to D equal to 0, dan dia memenuhi juga syarat A plus B plus C plus D equal to 0. Adakah dia memenuhi syarat yang kedua? Yang kedua, ni saya buat jalan kerja lah. Yang kedua juga, katalah awak ada A, B, C, D, boleh juga. Okey, kalau ditambah, maksudnya kita ada A1 plus B1 plus boleh, dia tak ada masalah dekat sini. So ini juga adalah subspace. Ini dia apa-apa yang buat pun dia boleh memenuhi syarat, asalkan dia memenuhi syarat yang ni. Okey, sebab apa, A, B, C, D ni dia boleh jadi nilai negatif juga. So kita boleh tolak lah. Okey, ni, so ini subspace. Cuba try Untuk yang C, okay, all 2x2 matrices A such that determinant A equal to 0. Okay, so yang C ni saya buat kejap. Ni bukan saya tak nak buat ni, tapi ni awak kena buat lah. Dia memang subspace lah, dia akan memenuhi syarat ni dengan syarat. Sebab apa, dia boleh jadi semua integer dekat sini lah. So kita tengok yang C ni, nombor 2C nombor 2C. ok, nombor 1 tadi, nombor 2C apa benda lupa lah. 2x2 such that determinant A equal to 0. ok, 2x2 matrix dengan dia punya determinant A equal to 0. Adakah dia zero matrix? Kita tengok syarat yang pertama. Kalau syarat yang pertama, katalah kita ada matrix U1 lah, guna U1 je lah, sama dengan 0 0 0 0. ok, dapat determinant 0 ke? So kalau kita cari determinant dekat sini, so kita dapat determinant dekat sini, dapat apa ni?
determinan dekat sini ni darab ni determinan U1 ni juga adalah sama dengan 0. okey, determinan apa dia tulis, determinan sama dengan 0 ke? Determinan dia sama dengan 0. So okey lah, determinan U1 equal to 0. Tak ada masalah kan? Ada syarat lain ke? Tak ada, itu sahaja. So dia memenuhi syarat yang pertama, tak ada masalah. Kalau dia kata not equal to 0, memang tak boleh lah. Okey, syarat yang kedua. Okey, yang pertama, saya ada U1 sama dengan ni. Let's say saya tak tulis kat sini. U1 sama dengan A1 B1 C1 D1 U2 saya ada A2 B2 C2 D2. Okey, untuk yang pertama ni kita tambahkan U1 plus U2. So saya dapat A1 plus A2. okey, B1 plus B2. Ni saya ada C1 plus C2, D1 plus D2. okey, adakah kalau kita check determinan dia, okey, determinan U1 plus U2 ni lah. So ini sama dengan A1 plus A2, okey, ni times D1 plus D2 minus B1 plus B2 times C1 plus C2, ada gitu, sama dengan 0. okey, syarat dia boleh jadi kosong dekat sini lah, sebab ni tak ada apa, dia boleh tolak dekat sini dan boleh macam-macam lah, dia tak syarat apa yang dekat situ. okey, so dia katakan dia satisfied juga dekat sini. Ini juga satisfied dengan syarat ni lah. okey, yang kedua pula, okey, U1 sama dengan KA1 KB1 KC1 KD1. So ini sama dengan juga boleh dengan syarat dia adalah determinan untuk determinan KU1 ni. So ini sama dengan K squared A1 D1 tolak K squared B1 C1, so equal to 0. okey, so dia juga satisfy yang sini. okey, so yang ni kita katakan yang C ni juga adalah subspace W. Let's say kita tak define yang ni sebagai subspace lah, is subspace of M22. Alright, ni yang C. Ada lagi tak? Yang C subspace. Yang D ni matrix bagi form ni. So awak tengok boleh ke? Saya rasa ini subspace juga ni, sebab dia boleh jadi 0 0 0 0. Bila awak tambahkan dia akan dapat juga 0 kat sini. Bila kita darabkan pun dia akan dapat 0 dekat sini. So no problem, subspace. Adakah yang ini juga adalah matrix bagi form yang ni? So cuba tengok AA negatif, dia masih dalam bentuk AA. okey, kalau dia 0 dia boleh semua 0. okey, syarat yang pertama, kalau dia 0 boleh semua 0. Syarat yang kedua, kalau tambah awak akan dapat sini 2A. 2A ini awak akan dapat negatif ni A1, awak akan dapat negatif A1
negatif A2 lah. Saya rasa dapat juga. Negatif A1 plus A2, negatif A1 so pun dapat juga. So ni okey. Macam mana kalau yang kedua, kalau darab KA ni akan dapat negatif term yang ni akan dapat. Okey, so ni juga adalah subspace. Semua subspace ni. Awak check lah betul tak yang saya ni integer. So ni semua matrix ABCD dengan yang ni sama dengan kosong. Dia boleh dia boleh dapat satu, dia mesti penuhi syarat yang ni lah. Sama juga dengan yang ni. Ni pun semua subspace lah, tapi dia ada ni macam ni, ada dia punya condition. Okey, yang ketiga, determine which of the following are subspace. Okey, ni untuk semua polinomial yang ni n0 dia equal to 0, so ini juga adalah subspace. Semua polinomial yang ni di mana n0 plus ini pun subspace juga. Ini ada dalam macam matrix tadi. Semua polinomial a0 for which a1, a0, a1, a2 and a3 are integers. So semuanya adalah integers. Kalau semuanya adalah integer, subspace. Tapi bila saya tengok answer dalam buku tu, dia kata dia bukan subspace dekat sini. So awak tengok perkataan integer ni. So integer sebenarnya 0 tu termasuk juga integer. Sebab bila 0 integer, so dia ada P ni boleh jadi 0 lah. Bila A0, A1, A2 dan juga A3 ni equal to 0, so kalau kita tambah pun dia akan jadi integer juga. So tak ada masalah. Kalau kita darab dengan K juga, kalau dia boleh jadi apa, integer jugalah, dengan syarat K awak tu tak menjadikan dia adalah nombor ni kan, bukan integer. Okay, so sama juga dengan yang D juga adalah subspace. Okay, boleh try lah 1, 2, 3 ni. So kalau ada apa-apa tak faham, boleh tanya saya. So saya rasa saya cukup sampai dekat sini je untuk subspace ni. Macam ni lah, kita just sama macam vector space, kita nak tentukan sama ada vektor yang kita ada, kalau vektor ke matrix ke atau polinomial yang kita ada tu, ada dalam W tu, adakah vektor dia adalah subspace bagi vector space yang kita ada. Okay, so ini saja untuk subspace. So terima kasih.